Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekalinya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada ibadat mata-mata. Dan adapun bis kita melihat saya pakai baju macam mana ini adalah kerana dari pagi berada di universiti mengajar sampai ini pun petang ni tadi meninggal meeting tadi. Hari ni saya ada 3 meeting dan petang tadi meeting yang terakhir start 5.30 dan belum lagi habis sampai waktu maghrib ni pun masih meeting, jadi terpaksa tinggalkan. Satu bis kita lihat saya anak berpakaian macam ni, akan tetapi di sebalik kalau bis kita cakap smart pakai kot apa, lihat di tengah-tengahnya ada Milo, clumsy, a very clumsy person. Astaghfirullah. Sini pun boleh ada Milo, bagas minum tadi. Ala kulli hal, Ana pun kurang sihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah bagikan damam. Kemarin pun dia bekerja, ambil MC di rumah. Dan hari ini satu malam ni kita ni dia dapat sambung tafsir kita ni. Tapi kita ni akan bawakan zikir terapi. Mudah-mudahan dengan zikir ni akan menyembuhkan penyakit-penyakit antum bis kita semua, ada penyakit anda sendiri, dan mudah-mudahan ada pun dengan damam panas ni, dengan zikir kita ni akan mengeluarkan menjadi kafarah kepada dosa kita ni. Dan Ramadan tinggal berapa hari? 62 hari. Tinggal 62 hari lagi kan Ramadan. Yang belum mengqada puasanya, qadalah. Yang belum bayar fidyahnya, bayarlah. Dan mudah-mudahan kita semua berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Suara pun dia dapat tinggi malam ni, ngalih rasanya. Tapi lepas ni dia main bola dan dia boleh main istirahat. Jadinya insyaAllah kita ni akan pada malam ni kita ni akan bawa zikir terapi. Sama-sama kita ni berzikir. Kita ni sama-sama meriahkan balai ni dengan zikir-zikir. Dan insyaAllah selang sili zikir tu Ana akan bawakan kisah seorang insan yang teramat hebat, yang selama ini kalau anda dengar ia punya kisah diberitahukan oleh para alim ulama, akan menitis air mata. Macam mana kata-kata hikmahnya keluar daripada mulutnya, macam mana akhlaknya. Kita akan bawakan kisah beliau selang sili daripada zikir nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah untuk yang pertamanya kita ni bawa zikir sama-sama. Allah Rabbuna Allah nashkurullah. Since ana kurang sihat malam ni, mohon bis kita semua untuk ikut bersuara juga. Dan seperti biasanya kita ni berzikir, kita ni niatkan, kita ni berzikir, kita ni tanam dalam hati kita ni benar-benar bertaubat kepada Allah. Kita ni berzikir, kita ni benar-benar merasakan kita ni insan yang penuh dengan dosa. Kita ni berzikir mengharapkan kita ni meninggal dalam husnul khatimah. Kita ni berzikir, kita ni harapkan seboleh-bolehnya akhir lafaz kita ni bila mana meninggal dunia ditarik nyawa adalah dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah sama-sama kita ni berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Allah Rabbuna Allah Allah wa nashkurullah. Allah
لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Mari sama-sama Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para tamu Allah Azza wa Jal, bila mana dulu sebelum ada eranya YouTube, jadi anda selalu mendengar beberapa orang penceramah, dan the first topic yang anda pernah dengar, dan perkara ni saya kaset dulu, pakai kaset sebelum ada YouTube tu, anda selalu dengar salah seorang penceramah daripada Nusantara, Ustaz Wan Zawawi, dan yang ulang-ulang anda dengar kaset tu, ia dengan kaset yang anda ada, yang tu yang memulakan anda mula-mula mahukan berceramah. Topiknya adalah tentang riak, tentang sombong dan juga tentang ta'ajub dan riak dengan diri sendiri. Selepas itu baru mendengar tentang Dr. Ismail Kamus, baru kemudian ada CD, kemudian baru ada YouTube. Dan YouTube, para tamu Allah, bila mana sudah senang mengakses penceramah-penceramah. Ada satu penceramah tu, beberapa penceramah, bila mana mereka berceramah tentang salah seorang ni, anda bila mana dengar kisahnya, sering kali menitiskan air mata, para tamu Allah Azza wa Jal. Kata-kata kalimah yang keluar daripada mulutnya amat-amat hebat, para tamu Allah. Siapa dia? Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri. Dan para tamu Allah Azza wa Jal, Imam Hasan Al-Basri ni, ia ni adalah seorang tabi' ataupun tabi'in. Setengah ulama katakan ia adalah tabi', setengah ulama katakan tabi'in. Dan ia ni lahir bila mana Khalifah Sayyidina Umar meninggal dunia, wafatnya Sayyidina Umar alat 2 hari, maka lahirlah Hasan Al-Basri ni. Dan isterinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah, dan riwayat yang lain katakan Ummu Salmah. Ia ni teramat gembira bila mana lahirnya Hasan Al-Basri ni. Jadi Hasan Al-Basri ni, para tamu Allah, terutamanya kepada para beliaunya, kita ni dah cakap dari awal, kita ni ambil pik-pik ia punya, kita ni katakan tentang sejarahnya. Imam Hasan Al-Basri, ia bukannya bermula sebagai seorang yang alim. Ia seperti bilanya remaja belia, dikatakan dalam riwayat, ia seorang yang amat tampan. Imam Hasan Al-Basri, ia seorang yang teramat-amat tampan. Jadinya Imam Hasan Al-Basri ni
di usia mudanya, ia seorang yang gaul. Keturunan Brunei gaul ataupun yang berolah. Ia bukannya seorang yang alim. The moment ia bertukar menjadi seorang alim ialah bila mana? Dalam usianya yang remaja, yang belia. Pada satu hari Imam Hasan Al-Basri, ni titik permulaan ia, kata orang sekarang, hijrah. Titik permulaan ia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ia berjalan di pasar. Kemudian dengan ketampanannya, dan Imam Hasan Al-Basri ini pada zamannya ia diketahui oleh orang ramai seorang yang teramat kaya. Yang pertamanya kaya, yang keduanya ia seorang yang tampan, dan yang ketiganya apa sahaja baju yang dipakainya orang akan lihat, Masya Allah, Tabarakallah, betapa tampannya Imam Hasan Al-Basri. Ini identiti Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Jadi ia berjalan ketika mana ia tu masih lagi, kata orang, belum hijrah. Ia berjalan di pasar. Kemudian di belakang, di depannya ni ada seorang perempuan yang memiliki wajah yang terlampau cantik. Dan di dalam riwayat mengatakan Imam Hasan Al-Basri ia jatuh cinta dengan pandangan pertama kepada wanita ini. Jadi ia pun mengikut dari belakang. Imam Hasan Al-Basri mengikut wanita ini dari belakang sehingga diketahui oleh wanita tadi itu. Maka wanita tadi ini seorang yang soleh, yang solehah, teramat solehah. Jadi ia pun berhenti. Maka ia berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai pemuda," katanya, "wahai pemuda, kenapakah engkau mengekoriku semenjak dari tadi?" katanya. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, "Aku," katanya, "aku jatuh cinta dengan wajahmu." Maka wanita yang solehah ini katakan apa? "Wahai Hasan Al-Basri," katanya, wahai pemuda, tidakkah engkau takut tengok para belia? Yang kata ni jangan disangkalkan. Yang mata Allah pinjamkan ni, Allah sudah katakan dalam Quranul Karim, Allah berikan di dunia ini ada lelaki dan perempuan. Dan Allah berikan nikmat, lelaki suka menengok kepada perempuan dan perempuan suka menengok kepada lelaki. Ni ternyata dalam kitab Quranul Karim. Jadi apa kata perempuan itu? Wahai pemuda, katanya, tidakkah engkau takut kepada zat yang maha sempurna? Tidakkah engkau takut kepada zat yang maha melihat, yang engkau telah mendurhakai nikmat mata yang Allah berikan kepadamu? Imam Hasan Al-Basri terdiam. Maka ia terdiam. Di sini para belia sekalian, nafsunya melonjak naik. Walaupun ia mendengar kata-kata wanita yang salihah tadi, tidakkah kamu takut kepada Allah yang mempunyai zat kesempurnaan dan mempunyai zat yang mengetahui bahawa engkau telah durhaka dengan matamu melihat sesuatu yang haram? Tetapi syaitan itu lebih bijak. Apa kata syaitan kepada Imam Hasan Al-Basri? Masih lagi dikacaunya. Katanya, kata Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri kepada wanita itu, "Wahai wanita," katanya, "sesungguhnya engkau mempunyai mata yang teramat cantik, dan aku jatuh cinta bila mana melihat matamu, wahai wanita," katanya. Maka apa yang dilakukan? Yang ketika itu wanita ini hampir rumahnya daripada pasar. "Tunggu sebentar," katanya, "aku masuk ke dalam." Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Kali ini aku akan ada peluang. Sesungguhnya wanita ini akan jatuh cinta kepadaku." Maka bila mana ia masuk ke dalam, tiba-tiba selepas beberapa masa, keluarlah seorang pelayan membawa satu bungkusan dengan kain, diberikan kepada Hasan Al-Basri. Maka bila mana diberikan para tamu Allah Azza wa Jalla, Imam Hasan Al-Basri membuka apa yang ada dalam kain. Wallahil azim, yang ada dalam kain itu adalah 2 biji wanita yang tadi dipujinya cantik. Ni wanita salihah, riwayat yang sahih para kaum hawa. Wanita tadi itu mencungkil matanya dan diberikan kepada Hasan Al-Basri. Dari dalam apa kata wanita tersebut? "Wahai pemuda," katanya, "sekarang engkau telah mendapatkan mataku yang telah engkau puji-puji tadi sehingga engkau sanggup mendurhakai Allah," katanya. "Ambillah mataku ini dan pergilah kamu daripada sini. Alat 2 hari, alat 3 hari." Dalam masa 3 hari ini para tamu Allah, titik permulaan Imam Hasan Al-Basri bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dalam usianya yang remaja. Di sana ia beristighfar kepada Allah setiap malam. Ia bangun bertahajud, sembahyang hajat, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian para tamu Allah, ia pun pergilah hari ketiga. Ia pun pergi semula ke rumah wanita tersebut.
untuk memohon maaf. Selepas ia bertaubat nasuha, ia pergi ke rumah wanita tersebut, kemudian mengetuk, memberi salam, Assalamualaikum. Keluarlah wanita pelayan tadi dan kata Imam Hasan al-Basri, manakah wanita yang telah mencungkil matanya untukku? Apa yang berlaku para tamu Allah? Kerana pendarahan yang terlampau banyak, wanita tersebut telah meninggal dunia. Dan Imam Hasan al-Basri menangis dengan semenangis-menangisnya, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kemudian ia pun pada malam harinya ia bermimpi wanita tersebut. Di sini para tamu Allah Azza wa Jalla, satu nasihat bila mana Imam Hasan al-Basri menjadi seorang yang alim, duduk sebagai seorang imam, satu nasihat yang tidak pernah lekang daripada mulutnya. Ia berjumpa dalam mimpinya wanita tersebut, tersenyum. Maka Imam Hasan al-Basri dalam mimpinya menangis, mengatakan, wahai wanita, katanya, aku memohon maaf kepadamu kerana aku telah menzalimimu. Wanita tersebut tersenyum. Para kaum hawa, kaum muslimat, wanita tersebut tersenyum. Katanya, aku bersyukur kepada Allah kerana aku sanggup meninggalkan nafsu yang jahat, katanya. Wanita ini berkata, dan aku sanggup membuang nafsu-nafsuku yang jahat. Allah telah memberikanku serta martabat untuk tinggal di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tengok para tamu Allah, kata ni bila yang kata ni dah tahu bila Allah akan tarik nyawa kita ni. Apa kata wanita tersebut? Kerana meninggalkan nafsu yang jahat, Allah berikan aku martabat di syurga Allah Azza wa Jalla. Kemudian para tamu Allah, Imam Hasan al-Basri menangis lagi dalam mimpinya. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Wahai wanita, katanya, berilah aku satu nasihat. Tengok kaum Adam yang kata ni mempunyai ego yang teramat tinggi. Kadang-kadang kata ni atau para suaminya meminta dinasihatkan oleh isterinya, teramat-amat jarang sekali kan mahu. Pasal kata ni katakan kata ni lebih alim, tahu tentang agama, kata ni selalu datang majlis ilmu. Ni Imam Hasan al-Basri katakan, wahai wanita, nasihatkan aku satu perkara supaya aku senang masuk ke syurga. Ni yang banyak diambil para tamu Allah. Apa kata wanita tersebut? Wahai Hasan al-Basri, ketika mana engkau duduk seorang diri, berzikirlah kamu kepada Allah. Bila mana kamu di dalam jamaah berkumpulan, fokuskanlah dirimu memuji Allah Azza wa Jalla. Pagi dan siangmu berzikirlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga sebelum engkau menutupkan matamu untuk tidur, berzikirlah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah nasihat yang Imam Hasan al-Basri berikan kepada semua murid-muridnya. Setiap kali diminta nasihat, Imam Hasan mengatakan apa? Uzkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni duduk di sini ni, kisah yang pertama, macam mana Imam Hasan al-Basri ni ia boleh bertobat. Banyak lagi kisahnya, kita ni ambil beberapa kisah malam ni. Kita ni para tamu Allah Azza wa Jalla, kita ni suka hadir majlis ilmu, kita ni suka keluar bertabligh, kita ni suka bertarikat. Ingat, semua ni tidak akan komplit jikalau kita ni jarang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pada malam ni kita ni banyakkan berzikir insya-Allah. Dan zikir yang seterusnya kita ni akan zikir sama-sama, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu, dan seterusnya. Dan lagi sekali kita ni buat tadabbur di dalam berzikir ini. Apa artinya hasbi rabbi jallallah? Tundukkan mata kita ni, fokuskan diri kita ni bersama Allah yang Maha mendengar. Hasbi rabbi jallallah. Yang sekarang ni para tamu Allah, kita ni dipenuhi dengan masalah-masalah kita ni. Jadi kita ni fikirkan, cukuplah Allah sebagai penyelamatku. Ada seorang penceramah dulu para tamu Allah, bisa kita lihat di YouTube. Ia menangis bila mana, anda dulu dah faham, ada satu zikir yang ia punya terjemahannya, ya Allah, jangan pernah walau sekelip mata pun engkau berikan urusan dunia ini kepadaku. Ia menyebut perkara ni, penceramah ni terus menangis pada Allah. Ana heran. Kenapa ia menangis sedangkan kata-kata tu indah ke dalam hati? Apa zikirnya? Ya Allah, la takilni ila nafsi. Ya Allah, la takilni amri ila nafsi. Jangan engkau berikan walaupun sekelip mata pun urusan dunia ini
kepada diriku. Ia menangis. Dalam video itu menangis-menangisnya. Rupa-rupanya para tamu Allah baru anda faham bila mana Allah uji kita ni. Bila mana Allah uji kita ni para tamu Allah, Allah berikan ujian yang berat ataupun yang ringan. Betul zikir tu daripada Rasulullah. Kadang-kadang kita ni rasakan kita ni mempunyai ilmu agama. Kita ni tahu kan mentekal macam mana kan menghadapi ujian para tamu Allah. Rupa-rupanya hidup kita ni di dunia Allah Azza wa Jal. Hidup kita ni di dunia Allah Azza wa Jal. Jangan pernah kita ni rasakan kita inilah yang mampu untuk menghadapi ujian ini para tamu Allah. Balikkan semua kepada Allah. Balikkan semua kepada Allah. Dan balikkan semua kepada Allah Azza wa Jal. Kita ni merasakan kita ni ada harta, ada nama, ada pangkat. Kita ni rasakan kita ni seorang yang hebat. Rupa-rupanya para tamu Allah, betullah kata-kata Allah Azza wa Jal, Allah lah yang maha hebat para tamu Allah. Satu, di dalam doa kita ni selitkan, ya Allah, jangan walau sekelip mata pun Engkau berikan perkara dunia ini kepada diriku, nescaya aku tidak akan mampu untuk menanginya. Jadinya kita dizikir hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Mudah-mudahan semua urusan kita ni Allah yang tanggung para tamu Allah Azza wa Jalla. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la
Imam Hasan Al-Basri bila mana di dalam usianya yang sudah meningkat tua, ia bertaubat kepada Allah. Setiap malamnya mengalirkan air matanya. Setiap malamnya ia akan bangun tahajud kepada Allah Azza wa Jal. Setiap malamnya ia akan memohon ampun dan maaf kepada Allah Azza wa Jal. Dan pada satu hari para tamu Allah, selepas sembahyang subuh, Imam Hasan Al-Basri duduk di pintunya, duduk di luar pintunya. Kemudian para tamu Allah Azza wa Jal, ia melihat, ni yang kita ni takutkan para tamu Allah, salah seorang hamba Allah daripada zamannya itu telah ditarik nyawanya para tamu Allah dan diusung. Yang mengusung ini adalah orang kampung, dan di bawahnya ini para tamu Allah ada seorang kanak-kanak. Kanak-kanak, dikatakan kanak-kanak tu seorang wanita, kanak perempuan yang berkemungkinan umurnya macam Irfan ni ataupun anak Syekh Hamdillah tu yang dijong tu, seorang kanak-kanak. Kemudian ia berada di bawah jenazah ni. Ia berada di bawah jenazah dengan mengalirkan air matanya, dengan cuba untuk menangkap apa yang ada di atasnya ni, iaitu jenazah ni. Imam Hasan Al-Basri melihat, ia melihat perempuan ini dari hujung kampung itu sehingga ke kubur masih lagi melambai-lambai. Kemudian para tamu Allah Azza wa Jalla, apa yang berlaku? Bila mana jenazah ini melintasi rumah Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri mengalirkan air matanya. Siapakah perempuan ini para tamu Allah? Yang orang mengusung jenazahnya dan perempuan ini berada di bawahnya untuk mengambil ia yang di atas ini. Dan anak perempuan kecil ini mengatakan apa? Katanya, ayah, kenapa engkau pergi ayah? Ayah, kenapa engkau pergi ayah? Ayah, kenapa engkau pergi ayah? Ternyata anak perempuan ini adalah seorang anak yatim piatu. Mamanya sudah ada dan sekarang bapanya meninggal dunia. Ayah, kenapa engkau pergi ayah? Ayah, kenapa engkau pergi ayah? Imam Hasan Al-Basri menangis. Imam Hasan Al-Basri menangis pasal apa? Katanya, adakah nanti bila mana aku meninggal dunia dan jenazahku diusung, adakah orang keluargaku akan menangisi aku macam ni katanya, dan adakah aku sudah bersedia untuk menghadap Allah Azza wa Jal? Keesokan harinya para tamu Allah, selepas sembahyang subuh, Imam Hasan Al-Basri duduk lagi di pintunya, dan kali ini ia melihat anak yang semalam ini ada lagi melintas dengan menangis. Maka Imam Hasan Al-Basri pun mengekori kenakan anak ke kubur. Apa yang berlaku para tamu Allah? Di kubur para tamu Allah Azza wa Jalla, perempuan ini memeluk akan kuburan ayahandanya ini. Kemudian apa katanya? Imam Hasan Al-Basri yang bertapuk di selindung pohon yang memerhatikan kanak-kanak ini. Perempuan ini katakan, ayah, katanya, diusapnya kuburnya ni, kenapa engkau pergi ya wahai ayah? Ayah, kenapa engkau pergi wahai ayah? Dan apa lagi katanya para tamu Allah yang membuatkan Imam Hasan Al-Basri menangis? Ayah, katanya, sebelum engkau meninggal dunia, yang tinggal di rumah itu hanyalah aku dan engkau wahai ayah. Setiap malam di dalam keuzuranmu, di dalam kesakitanmu wahai ayah, akulah yang akan membuka lampu untuk menerangi bilikmu wahai ayah. Dan sekarang engkau berada di dalam kubur yang amat gelap. Siapakah yang membuka lampu untukmu wahai ayah? Imam Hasan Basri menangis para tamu Allah. Kemudian anak ini mengatakan lagi, wahai ayah, ketika engkau uzur wahai ayah, akulah yang mengurut tangan-tanganmu dan kaki-kakimu bila mana engkau merasa sakit wahai ayah. Sekarang wahai ayah, engkau berada di dalam kubur, hanya berada bersama malaikat. Adakah mereka sedang mengurutmu atau mereka sedang mengazabmu wahai ayah? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, macam mana seorang kanak-kanak yang amat muda boleh memikirkan semua ini para tamu Allah. Kemudian kanak-kanak Imam Hasan Al-Basri mahu keluar, tiba-tiba kanak-kanak ni bercakap lagi para tamu Allah, wahai ayah, bila mana engkau berada di dalam rumah, setiap kali engkau hendak tidur, engkau merasa kesajukan wahai ayah.
Dan bila mana engkau merasa kesejukan, akulah yang akan menyelimutimu wahai ayah, dan akulah yang akan memelukmu untuk engkau merasa kehangatan wahai ayah. Sekarang wahai ayah, engkau berada di dalam kubur. Siapakah yang memelukmu wahai ayah? Siapakah yang hendak menyelimutimu wahai ayah? Imam Hasan Al-Basri merasakan ketika itu dunia berada di atasnya, kerana teringat semua dosa-dosanya para tamu Allah. Kanak-kanak tadi menyambung lagi para tamu Allah Azza wa Jal. Wahai ayah, katanya, bila mana engkau berada di dalam rumah secara keuzuranmu, engkau merasa sakit, engkau meminta minuman, akulah yang datang kepadamu wahai ayah. Akulah yang memberikan minuman kepadamu wahai ayah. Sekarang wahai ayah, adakah engkau sedang haus atau sedang dahaga, dan siapakah yang memberikan minuman kepadamu? Dan terus lagi disambung oleh ayat anak ini tentang memberikan makanan dan memberikan masakan kepadanya. Wahai ayah, dulu bila mana engkau masih hidup, akulah yang memasakkan untukmu wahai ayah. Akan tetapi sekarang siapakah yang sedang memasakkan untukmu? Imam Hasan Al-Basri yang ketika itu teramat-amat sedih keluar daripada ia punya bertapung. Kemudian ia pun mengatakan keluar, wahai anak, katanya, wahai anak perempuan. Dengan tangisannya para tamu Allah, tengok Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, wahai anak perempuan, janganlah engkau mengatakan sebegitu wahai anak perempuan. Akan tetapi katakanlah kepada ayahmu sekarang, wahai ayah, semalam kami telah hadapkan wajahmu ke kiblat wahai ayah. Kami telah kuburkan posisi badanmu menuju ke kiblat wahai ayah. Dan adakah pada hari ini posisi badanmu masih menuju ke kiblat, ataupun Allah telah murka kepadamu wahai ayah? Anak tadi terdiam. Dan disambung oleh Imam Hasan Al-Basri, wahai ayah, katakanlah wahai perempuan, katakanlah kepada ayahmu, wahai ayah, pada semalam kami telah mengkafankanmu. Kami telah mengkafankanmu dengan kain kafan yang teramat indah, dengan 7 lapisan wahai ayah. Akan tetapi wahai ayah, katanya, adakah sekarang kain kafanmu masih berada di tubuhmu, ataupun engkau telah pun dibuka kerana azab kepadamu wahai ayah? Wahai ayah, bila mana kami telah mengkafankanmu dan memandikanmu, bila mana engkau telah meninggal dunia semalam, engkau berada di dalam tubuh yang teramat sehat, katanya. Dan apakah sekarang wahai ayah, tubuhmu sudah dimakan cacing dan juga telah diazab oleh para malaikah kerana dosa-dosamu wahai ayah? Dan selepas itu para tamu Allah Azza wa Jal, apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, wahai ayah, telah dikatakan oleh para alim ulama, bila mana kita berada di kubur nanti, akan ada 2 kondisi wahai ayah. Sama ada kubur itu akan dilapangkan atau disempitkan. Dan bila mana kita ni berada di kubur, sama ada kuburmu wahai ayah akan menjadi taman-taman syurga ataupun taman-taman neraka. Wahai ayah, kenapakah sekarang engkau tidak menjawabku wahai ayah? Wahai ayah, aku bermohon kepada Allah, katanya, mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua akan berjumpa di syurga Allah Azza wa Jal. Kanak-kanak tadi yang menangis ni para tamu Allah Azza wa Jal, ia semakin menangis lagi para tamu Allah. Di sini para tamu Allah Azza wa Jal, kita ni sebelum kita ni meninggal dunia, kita ni merasa comfortable, kita ni merasa selesa dengan apa yang Allah berikan sekarang. Dan selalu kita ni memikirkan hendak membangun ini, membangun ini, membangun ini. Tetapi Imam Hasan Al-Basri, semua nikmat yang dikatakan sekarang ini, ia terbalikkan nanti di hari akhirat. Ia merasa takut bahawa ia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang diberikan oleh Allah pada hari ini. Jadinya para tamu Allah Azza wa Jalla, di mana kita ni para tamu Allah? Di mana posisi kita ni yang Ramadan kan 2 bulan lagi kan datang?
Di manakah kata ni berada sekarang para tamu Allah? Adakah kata ni masih lagi merasakan bahawa kata ni hebat di mata manusia, ataupun kata ni sudah hebat di mata Allah Azza wa Jalla? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal ya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ilahi lastu lil firdausi a'la, wa ala naril jahimi, fahab li taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafiru dhanbi azimi. Wahai Tuhanku, layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, mun tak pula aku sanggup ke nerakamu.
إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم wahai Tuhan ku tak layak ke syurga namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Jadi ya para tamu Allah Azza wa Jal, mari kita sama mohon maaf kepada Allah, ampun maaf, mudah-mudahan Allah ampunkan kita ni, yang diri kita ni kan masuk syurga, mahukan betul-betul, mudah-mudahan Allah masukkan kita ni semua ke syurga para tamu Allah Azza wa Jal. Dan para tamu Allah, pada yang kita lihat malam ini salah seorang sahabat kita ni, Syekh Samsuri, beliau akan balik ke Malaysia pada esok hari Selasa, balik for good, seorang jemaah balai ibadat mata-mata yang setiap hari akan berada di sini. Dan besok beliau akan balik ke Malaysia dan tidak akan balik lagi ke Brunei. Kita ni ucapkan selamat tinggal kepadanya, dan mudah-mudahan kita ni semua yang melihat mukanya ni, kita ni akan menjadi saksi nanti di akhirat kelak. Beliau adalah seorang yang soleh, dan beliau seorang yang selalu datang ke masjid dan meriahkan masjid. Dan mudah-mudahan kita ni doakan beliau dan juga ahli keluarganya semua akan masuk ke syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni semua rakyat Brunei dan juga ikhwan-ikhwan daripada Malaysia mengucapkan terima kasih kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau doakan kita ni semua yang berada di Brunei ini. Dan ana mewakili semua jemaah memohon ampun dan maaf semua salah silap kami Syekh. Maafkan kami semua dan doakan kami semua. Jadi berjumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Dan malam ni ana kurang sihat untuk mengimam, jadi ana minta kepada izin kepada imam, anak murid ana di antara Najib Fahmi ataupun Syekh Hanafi dan juga Syekh ni sini, pilihlah antum siapa untuk jadi imam malam ni. Ana harap antum nampak di antara 4 orang antum jadi imam pada malam ni. Tolong, saya kurang sihat, jadi kita ni bertemu lagi pada minggu hadapan. Dan juga antum selepas sembahyang Isya berjabatlah kepada dengan Syekh Samsuri. Mudah-mudahan kita ni akan menjadi saksi semua. Kita ni berpegangan tangan di syurga Allah kelak. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan jazaa wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي